Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Allahu akbar, bertuahnya malam ni kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada malam ni kita dapat bersama sifu kita, big boss kita UAI. Ustaz Azhar Idrus. Allah, bukan mudah nak bersiaran ni. Tu dia. Yang kedua bersama kita pada malam ni ialah Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang. Ni tak perlu. Tak perlu kita memperkenal lah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Azhar, khabar? Khabar alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Syed, apa khabar Ustaz Syed? Alhamdulillah, mani. Aduh. Tu lama merdeka tu. Ingat saya Ustaz Syed. Allah. Nakal sungguh Ustaz. Okey, baik, pada malam ni kita nak bercakap. Dah nampak kat Facebook Ustaz kemarin dok apa sihat beres dah? Dok lagi. Sakit kepala. Allahu akbar, Allahumma syfiq. Amin. Tapi nampak pergi jalan patah dah. Roi ke bini lah. Dah turut dah lem ngamuk pula. Allahu Rabbi. Kalau puan hari tak kira kita sakit demam dia kira dah hari nak tubik, kena main heret lagi. Ni patah sedak ni. Allah. Kita nikah gambar dah patah. Jalan Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Allah comel wallpaper Ustaz Syed tu mukmin ada ke Kita pergi gitar. Ada aci lagi ni. Kita pergi gitar orang patah. Dah aci dah lah. Magang pula kabu. Tukar balik tukar. Aduh. Baru belajar main Ustaz. Sedap main tukar-tukar. Canggih Ustaz Syed boleh tukar-tukar belakang. Tu kata. Panggil lah. Orang agak je. Itu baru jumpa Ustaz. Main tukar mula ni. Sedap tak? Tak ada lah. Kita wakak ni lah. Dah kan? Parut. Kita ada semangat lebih Ustaz. Jadi lah Ustaz Syed, jadi lah. Baik. Okey lah. Ustaz, malam ni kita... Orang darat baru jumpa Ustaz. Gini lah. Parut. Ustaz Syed, jadi kita mula malam ni Ustaz Syed, tajuk kita anak muda dan kemerdekaan. Jadi kita mula dulu, kita ucap selamat datang lah kepada teman-teman kita yang duduk dalam online ni, yang ke udara bersama kita ni. Yang pertama sekali kita minta supaya pakat share belaka kebaikan yang sedang kita lakukan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah walaupun secara online kita niat betul jadi majlis ilmu alam maya, insya-Allah. Tambahan pula Ustaz, kita kena sambung lagi Ustaz PKPP ni Ustaz. Saat ni baru khabar. Saat ni Ustaz 31 Disember Ustaz Bulan ni. Jadi tak apalah Ustaz, mudah-mudahan ceria sungguhlah Ustaz, makna hilang sungguhlah COVID ni Ustaz insya-Allah. Okey Ustaz Syed, jadi kita bila cakap tentang kemerdekaan Ustaz Syed, boleh tak kita nak khabar kepada anak-anak muda kita Ustaz Syed? Kalau orang lama tu mungkin dia faham apa makna merdeka tu, sebab ada kita ni dia sempat masa tahun 57 tu tanggal 31 bulan Ogos tahun 57. Merdeka. Merdeka. Makna orang lama dia dah. Jadi mungkin anak-anak muda kita ni yang baru ni mungkin dah suasana tu. So apa makna kemerdekaan Ustaz Syed? Tu dia. Dipersilakan. Bukan hamba ke moderator malam ni? Dia tekan live dah ke ni?
Subhanallah. Live dah ke? Dah dia Ustaz. Oh, Tubik dah ha. tubik dah. Lah ingat Allah kedok lagi. Allah. Darah dah. Gambarlah moderator. Tak boleh tak? Kita start sikit ah. Kita start sikit ah. Start insya-Allah. Macam Ustaz Ramazaman sebut tadi lah, kalau dah live dah ni, saya Ustaz Zahar, Ustaz Ramazaman, kita boleh tak kita minta dulu awal-awal ni hak sedang menonton live ni, suruh dia tulis kat komen dia sedang menonton dari mana. Saya baca kat sikit ni Ustaz setakat ni ada hak dari Johor Bahru, dari Jun Purnama, ada dari Singapura pun ada. Ada orang kata lawa kucing Ustaz Azhar. Nampak kucing ni tak ni. Dia tak tengok baju ni. Baju kucing comel ni. Jadi alhamdulillah. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah pada Ustaz Zaman, lepas tu pada guru kita semua, Fadil Ustaz Azhar. Moga-moga bertambah sihat insya-Allah. Bertambah sihat. Amin. Dan juga penganjur malam ni, Aimi TV Darul Iman, One Stop Muslim Ustaz Zaman tak? One Stop Muslim. One Stop Muslim. One Stop Muslim Losong. Losong. Kalau balik Terengganu dari Tok Jembar tu memang pergi beli barang di Losong tu. Hodoh. Memang pergi situ gak lah, senang barang-barang situ. Produk Muslim. Ya. Dan Betul. sahabat-sahabat yang menonton secara live ni lah. Jadi Ustaz Zaman saya start sikit kat gini, Ustaz Zaman tambah-tambah lagi tak dah. InsyaAllah. Tambah apa lagi sipu ada kita. Tak, kita pun teratak nurani. Kita nak belajar. Teratak Isafi. Kalau kita dengar kau Ustaz pagi-pagi, petang. Ustaz tengah tazkirah belang cok tanah tu. Belang tanah pokok. Allah. Ustaz Azhar tak ada tengok. Ustaz Zaman pakai topi petang-petang. Tengok. Topi Mexico. Topi Mexico. Alah pagak tu. Bawa pokoknya, bawa pokok pisang. Sedap dia, sehat. Bab merdeka ni sikit lah. Ada orang dia duk faham merdeka ni bila penjajah keluar dari sebuah negara. Merdeka lah kita. Ada orang yang faham bila sebut merdeka ni, perang kita menang, penjajah kalah, dia lari, kita menang perang, kita merdeka. Ada juga kalau hak duduk kat tingkatan 5, tingkatan 6, habis bereksa SPM, merdeka. Habis bereksa. Ada juga hak merdeka kalau bini balik rumah mak tua, bini balik kampung, bini outstation, ya merdeka. Ya tu. Jadi mungkin kalau saya selalu kongsi apa yang selalu kita dengar. Tuan-tuan guru kita selalu sebut kalau merdeka ni biasanya dikaitkan takrifan dia dengan apa yang disebut oleh sahabat Nabi Rub'i bin Amir. Semua pun kita selalu dengar tapi kita ulang-ulang lah biar melekat dalam kepala kita takrifan merdeka hak Rub'i bin Amir sebut ni. Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Itu makna merdeka. Allah utuskan kami untuk berjuang nak merdekakan manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan pada Allah. Merdeka. Tak usah duduk takut manusia, tak usah duduk hambakan diri pada bos, tuan, pada manusia. Bebas kepada hanya menghambakan diri pada Allah. Satu. Yang kedua, memerdekakan manusia daripada sistem-sistem yang zalim yang ada kepada keadilan sistem Islam. Sistem. Dan yang ketiga, memerdekakan manusia daripada sempitnya dunia, mikir dunia saja kepada merdeka keluasan dunia dan akhirat. Ustaz Zaman, Ustaz Azhar. Hari itu sekali kita dalam satu program radio,
Orang tanya bab makna merdeka, kita terang makna kata-kata Rubai bin Amir ni. Lepas tu ada orang telefon penerbit. Orang telefon penerbit dia kata, apa guna takrif ni? Ni hak ISIS biasa guna ni, pengganah biasa sebut takrif ni. Lepas tu, penerbit, kebetulan penerbit tu puang. Dia pula tolong jawab. Dia kata dah kalau ISIS baca ayat Quran, kita tak boleh baca juga ke ayat Quran? Pandai dia jawab. Kalau perokok baca ayat Quran, kita tak boleh baca ayat tu. Jadi kita dia perokok juga. Penerbit puang juga. Jadi saya tak tahulah orang hak jenis guana, hak telefon tu. Tapi dia anggap takrifan ni tak boleh pakai, dia kata. Sedangkan takrif ni sahabat Nabi hak bawa, ajak kita betul-betul merdeka pemikiran, tak mikir atas dunia saja. Kita merdeka daripada sistem-sistem hak manusia buat kepada keadilan sistem Islam, merdeka dari segi akidah dan tauhid. Bagaimana Nabi Muhammad merdekakan masyarakat jahiliah, mereka jadi bebas sungguh menghambakan diri pada Allah. Gitulah Ustaz secara ringkas. Kita nak cakap banyak pun debol kok depan tok guru ni. Tapi secara ringkas gitulah. Alhamdulillah. Jelas molek Said. Jelas molek, maknanya orang muda kita boleh tengok merdeka, hak ni lah hak yang kita nak. Hak ni yang kita nak, maksud merdeka tu. Tak mudah juga dulu tu kalau merdeka. Tak mudah juga tu. Jadi kita tanya sifu kita Ustaz Azhar Ustaz, benarkah merdeka? Kalau tengok Ustaz Said Nur Syah sebut tadi tu jelas. Tapi ada sebahagian Ustaz, merdeka tu ada orang faham bebas buat apa saja. Betul tak pendapat ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan moderator yang kita kasihi Ustaz K dan Ustaz Syed Nur Hisham yang juga yang telah memberi jawapan tentang kemerdekaan tadi, dan tahniah pada pihak penganjur. Jadi bila sebut merdeka, ada juga orang kata merdeka ni maknanya bebas buat apa saja. Jadi gitulah mulut manusia ni, kalau dia tidak ada menerima wahyu sebagai sandaran hidup, jadi mulut dia boleh cakap apa saja. Boleh cakap apa saja. Cuma mana kita nak cakap apa saja boleh. Sebab itulah manusia ini bila datang Nabi, suruh bertuhankan Allah dulu. Bila bertuhankan Allah, ikut peraturan Allah. Jadi bila orang yang berperaturan, dia tak cakap lagu tu. Merdeka maknanya bebas. Bebas bukan merdeka. Maknanya kalau keluar J, merdeka. Keluar J, merdeka. Nyanyi lagu 31 Ogos. Tak mana siapa. Tapi banyaklah orang duk faham lagu tu Ustaz. Memang fahaman tu tak dah. Merdeka maknanya boleh buat apa saja. Kita tak boleh buat apa saja. Kita tak boleh buat apa saja. Kita ni hamba Allah. Hamba Allah. Jadi nak buat apa-apa biar yang Allah benarkan saja. Yang Allah tak benar tak boleh buat. Dan kalau kita dengan makhluk sebuah kita dengan mak ayah pun tak boleh merdeka, tak boleh buat bebas apa saja. Saya nak cakap aku dengan mak aku tak boleh. Nak cakap ngasar dengan ayah tak boleh. Nak tinggi suara dengan ayah tak boleh. Itu nak kata bebas boleh buat apa saja. Dia mesti ada. Sakatan. Bukan mereka bebas apa saja. Duduk faham bebas apa saja. Kerana mereka ni duduk terpedaya dengan seruang-seruang barat yang mengatakan tiap-tiap individu manusia dia ada hak kebebasan dia. Tak ada orang boleh ganggu dia, apa dia nak buat. Patut dengan LGBT dan sebagainya. Kalau kita nak kritik, dia kata tak. Ini hak kebebasan individu. Ini salah. Kita ni mesti kena faham makna bebas. Bebas maksudnya bebas balik kepada asal. Asal kita ni kan amal ni tak ada lagi. Nabi Adam Siti Hawa turun ke bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku turunkan kamu manusia ke bumi. Tak ada orang lagi. Aku nak turun ke bumi. Ini jadi apa? Khalifah. Jadi maksud merdeka ini orang yang menjadi khalifah. Ini maksud khalifatullah fil ardi. Orang yang melaksanakan perintah Allah di bumi. Jadi siapa yang merdeka?
orang yang dapat melaksanakan perintah Allah di bumi, orang yang telah menjawab jawatan khalifah. Sama dia pemerintah kerajaan, dia raja, dia pegawai kerajaan, dia rakyat biasa, dia khalifah. Jadi kalau setakat merdeka boleh buat apa saja, tak payah semayang. Tak semayang, tak apa. Orang yang cakap ni boleh buat apa saja. Kalau kita nak buat kini, dia kata tak boleh. Kita ambil kayu, kita nak katak kepala lepuk. Mana mau katak kepala aku? Kita merdeka boleh buat apa saja. Nampak? Jadi bukan merdeka ni mana boleh buat apa saja kita nak buat. Nampak? Merdeka ni macam tadi macam Ustaz Said kata. Kita balik daripada menghambakan diri kepada makhluk kepada memperhambakan diri kepada Allah. Ini semua ni kalau kita tengok, kita bandingkan dengan surat Rasulullah kepada Hercules. Surat Nabi kepada Hercules. Ajak Hercules ni dan rakyat dia kembali daripada hambakan diri kepada makhluk kepada menyembah Allah. Itu merdeka. Jadi bila kita dah turun duduk di bumi, Allah hidupkan kita di dunia ini, kita menjadi khalifah, kita melaksanakan perintah Allah, itulah kemerdekaan. Bukan bebas. Lepas tak semayang, boleh tukar jantina, boleh dedah aurat, boleh main dapat kena garis isa. Itu bukan bebas, tu sakit jiwa dia panggil tu. Jadi kita asal. Kalau maknanya seorang kanak-kanak dicolek daripada rumah dia, awak lari di pencolek, 2 minggu duduk dalam lori, sipang. Lepas dalam lori duduk dalam jara 3 bulan. Akhirnya dalam masa 8 bulan, orang cari-cari jumpa, balik semula ke rumah dia. Jadi merdeka itu balik ke asal, balik ke rumah dia. Pasal asal dia duduk dengan mak ayah dia. Jadi kita asal kita ni khalifah Allah. Semuanya taat kepada Allah. Disempurnakan zaman Nabi Ibrahim dengan buat Kaabah apa semua. Dan yang akhir sekali, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad SAW merealisasikan kemerdekaan umat yang sebenar. Habis yang tengah dalam kajian jahiliah, menyembah berhala, menyembah Allah. Jadi balik pada asal, daripada larak kepada taat kepada Allah. Itu baru merdeka. Jadi salah lah kawan pegang merdeka. Maknanya boleh buat apa saja, orang tu tak erti cakap. Wallahualam. Alhamdulillah, masih banyak Ustaz. Jadi bila dengar Ustaz cakap ni, Ustaz sebut ni, Masya Allah, maknanya jauhnya kita ni telah gelecoh Ustaz. Gelecoh. Jadi maknanya kalau orang kata at-talawuth. At-talawuth ni banyak berlaku pencemaran dah Ustaz. Jadi pencemaran cara fikir, cara hidup dan sebagainya Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Kita main chess, kita pandai main chess. Dalam kampung kita tu kita megang orang tak lawan dah. Tapi rupanya kita awal ni jalan salah dah. Kampung kita tu memang salah. Dia kuda ni jalan dia jalan straight. Jadi walaupun dia berasa dia hebat, dia dapat juara banyak apa, benarnya dia tu duduk atas salah dah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, suka. Allah suka boleh dengar Ustaz. Alhamdulillah. Okey Ustaz Said. Ustaz kamu sama pula. La ilaha illallah. Ampun jo tanya je malam ni. Astagfirullahalazim. Orang muda macam mana? Orang muda hak bujang-bujang ni. Merdeka dia mana sepatutnya Ustaz? Ustaz sama-sama. Orang muda-muda orang merdeka. Ustaz banyak nampak program Ustaz Azhar. Ustaz Ahmad Zaman kenyai saja lah ni. Program dalam buk saja budak-budak muda sekarang ni. Tak ajak kita. Ya sungguh Ustaz. Ya sungguh. Pada duk endang je. Allahu Akbar. Ajak dah Ustaz Said. Allah lah. Ustaz Sifu kita dia memang sibuk sama. Allah tu kata, tak akan retak dah. Aduh. Okey Ustaz Said. Biasanya budak muda dia kalau kita cakap kalau main motor tu, makna merdeka tu dia boleh buat macam-macam benda lah Ustaz Said. Dia antaranya sekarang ni polis kok duduk sakit sangat tengok dan kesiang juga kadang-kadang. Iaitulah budak muda kok dia fly. Dia bawa motor tu, dia fly. Kaki terkata. Seterik tau. Makna tu bagi makna tu merdeka tu maknanya bagi dia. Jadi bahaya juga tu Ustaz. Lagu ni kita ada di program dengan polis. Kalau buat lagu ni, polis ambil gambar, kena takak, masuk section 42.
masuk 42 ni kena bayar denda 10,000 paling kuat paling maksimum. Lepas tu bersama tu kena penjara 2 tahun. Bukan boleh pilih, dok dia jamin hak ni. Hak ni berat sikit Ustaz. Tu dia. Jadi makna kita nasihatlah anak muda insya-Allah supaya jaga diri. Jaga diri, lepas tu pakat beringat saya rodong insya-Allah. Jadi kita buangkan tu. Pada duk nerak atas motor, baik ikut Ustaz Akin nerak dalam bok dalam ketasik tu. Terjun. Terjun sedap lagi. Oh, sedap. Betul. Fly atas tasik tu. Lu ni bok nampak penuh belaka lu ni ramai. Penuh saya ada hak malam tu bok duk siap lagi. Jalan juga buk jalan. Tu dia. Bok duk siap jalan juga. Duk siap jalan juga. Nak kabur permintaan tu banyak-banyaknya. Seronok. Ustaz kena lagi orang sambil belayar, sambil buat tazkirah pergi main air. Memang. Memang A. Malang, Batu Kambing, lepas tu kat tazkirah pula. Memang A. Suka. Kabri. Baik Ustaz, pergi insya-Allah. Kita pakat Ustaz. Okey Ustaz Said. Jadi setiap tahun ada sambutan kemerdekaan. Sambutan kemerdekaan ni. Hak biasa kalau mari merdeka 31 Ogos ni, kalau kita orang Ulu ni Ustaz Ustaz Said. Kalau orang tua-tua orang Ulau. Dia sebut merdeka. Dia sebut merdeka ke mana? Orang Ulau. Merdeka. Bukan merdeka. Merdeka tu orang Melaka. Merdeka. Pakai tupai. Aduh lawi. Jadi biasa je kita suka tengok tu hak baris tu lah Ustaz. Hak baris tau. Terutama askar hak pakai baju dia kan. Kalau dia buat latihan tu klik. Suka. Kita alik tengok. Jadi kalau kita tengok sekarang ni sambutan tu dibuat setiap tahun Ustaz. Jadi pendapat Ustaz, apakah perlu kita sambut kemerdekaan itu Ustaz? Baik. Tanya Ustaz Azhar tu, Bak Hukum tu Ustaz Azhar. Sila Ustaz. Benda ni tadi Ustaz K kata orang muda ramai duduk nerak atas motor. Sebenarnya malam ni Ustaz, saya duduk tengok ni ada 1,500 orang hak memang duduk menonton mata nyelek-celek tengok ni. Orang muda ramai kan ni Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada 1,500 orang. Kalau dia pula tolong share ke WhatsApp, grup-grup Facebook dia tekan butang share. Ni orang muda ramai juga ni. Yang sama-sama dalam majlis ilmu ni Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz kata tadi tentang sambut Hari Merdeka. Dia dalam Islam, kalau raya agama kita ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Raya yang ada sunnah-sunnahnya, ada amalan-amalan agama, takbir, mayang raya, mandi sunat, sembelih, bagi daging, takbir lepas maya. Hari raya agama. Hari raya agama ada 2, yang dini. Kemudian hari-hari seperti kita mengingati peristiwa merdeka. Tak salah Ustaz Azhar kalau kita salah jawab ni Ustaz betul pula lagi. Tapi setakat pendapatan kita raya-raya sebegini tak salah kita sambut. Tetapi mungkin kita kata sambut dengan kita meletakkan beberapa syarat-syarat. Seperti tidaklah terlampau membazir. Dan pada sambutan itu tidak ada perkara-perkara yang melanggar syarak. Yang itu yang kita kena jaga. Nak sambut, nak ambil semangat. Biar orang-orang muda ingat perjuangan generasi-generasi lepas. Kita sambut kita ambil semangat. Negara dah merdeka, tugas generasi sekarang mempertahankan kemerdekaan. Jangan bagi peluang kepada nasi-nasi luar ataupun orang dalam negara sendiri yang
Yelah, kalau ada jadi kuncu-kuncu dari luar nak rosakkan keharmonian, itu tugas kita kena jaga. Jadi kita sambut merdeka, nak timbulkan semangat tu. Alhamdulillah Ustaz, tahun ni kita punya tema Malaysia prihatin tak? Prihatin. Prihatin. Malaysia prihatin. Memang saya rasa sungguh Alhamdulillah suasana kerajaan sekarang prihatin dengan masyarakat. Dalam keadaan kita diuji dengan wabak ni, jadi begitu prihatin dengan inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh pihak kerajaan, dan adalah juga SOP-SOP yang mungkin kadang-kadang kita rasa macam nyusah ke kita. Tetapi sebenarnya untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Jadi kita menyambut merdeka ni kita sambut, dan mungkin sekarang suasana wabak tadi Ustaz Azhar sebutkan, baru sambung lagi PKP pemulihan kita ni, mungkin ada SOP yang perlu dipatuhi, tapi alhamdulillah kita sambut, ambil semangat tersebut, ambil semangat patrioti, semangat sayang pada agama. Jadi kita bersyukurlah di dalam masa yang sama kita juga tak lupa sejarah tokoh-tokoh yang berjuang sehingga kita mendapat kemerdekaan ni. Alhamdulillah. Dan kita harap generasi muda, Ustaz Kamal Zaman, generasi muda macam kita ni lah. Kita muda ke dah? Ya. Bawah tu dah. Allah. Jadi kita harap orang muda ni mewarisilah negara yang belajar dalam bidang, ada bidang engineer, ada bidang arkitek, ada bidang IT, masing-masing menguasai bidang masing-masing, dan dia bertanya, sempena aku sambut merdeka ni, apa yang aku boleh sumbang untuk negara? Dalam sekarang negara nak terpaksa nak bangkit balik ekonomi lepas wabak ni, kita orang muda ni semangat merdeka ni, apa peranan yang kita boleh buat? Kita tak boleh jadi orang yang menyalahkan keadaan. Tak boleh nak kerja ala ni COVID. Tak boleh nak nega lah. Orang tak beli. Tak boleh. Sentiasa beri alasan. Biar kita jadi orang muda yang sentiasa cari jalan keluar. Saya, Ustaz Azhar, baru ni ada seorang sahabat kita, sinilah. Dia umur dah sampai 40 lagi. Dia nega. Ada syarikat. Dia staff dia saja ada 60 orang. Dia umur dah apa 40 lagi. Dia kata 4 hari pertama masa COVID baru ni memang terduduk. Tak tahu nak mana nega. Masuk minggu kedua, dia mula buat marketing secara online ni. Dia kata rupa-rupanya sale dia tiap-tiap hari, masa COVID baru ni 2 bulan, tiap-tiap hari macam orang terima gaji. Maknanya order masuk semua. Dan dia boleh kembang lagi pula. Dia kata barang seperti puyuk, dia nega benda lain asal. Ni dia tambah pula puyuk, benda hok sabun, bekas sabun, hok urusan makanan, masak rumah, hok tu laku pula dia kata. Jadi sale lagi banyak. Dan maksud saya nak khabar, kita khususnya Ustaz Kamal Zaman tanya untuk orang muda tadi, kita jangan duduk memberi alasan wabak. Kita jadilah orang yang merdeka. Ustaz Kamal Zaman banyak dah tanah pokok, sayur pokok. Oh, tanah kan? Gir-gir. Banyak kebun gir-gir. Jadi teruskan. Alhamdulillah. Jadi tadi disebut juga maknanya bidang pelancongan sekarang ni, hotel-hotel, pulau-pulau. Maknanya manfaatkan suasana ini. Dalam masa yang sama kita juga patuhi SOP dan kita teruskanlah insya-Allah. Balik pada tadilah bab sambut merdeka tu, kita sambutlah dengan jaga SOP dan jaga perkara-perkara yang berkait dengan jaga syariat insya-Allah, dan tidak terlalu membazir dalam suasana sekarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bagus. Satu tip kepada anak muda yang sangat-sangat comel dan bernas. InsyaAllah kita jadikan ujian hak berlaku tu sebagai satu peluang Ustaz, untuk kita bina. Ustaz. Ya. Adhan, tambah sikit lagi. Kita sendiri pun selama ni dah ada cara ceramah-ceramah ke online ni.
Tapi sebab PKP ni lah yang jadi jumpa lubang. Jumpa panda mai tukar-tukar background. Panda dia jadi secara tak sengaja Ustaz. Ni kita duk pula perhentian Ustaz. Pula perhentian ni. Dia jumpa cari Ustaz. Allah Akbar. Hikmah. Kalau tak reti bahasa. Tapi alhamdulillah. Untuk dakwah lah. Kita bidang kita untuk dakwah. Alhamdulillah. Tengok Ustaz budak muda. Lagu ni budak muda Ustaz budak muda tangan lagu ni lah. Tu dia. Cuek sini. Ustaz Azhar. Ya. Kita nak belajar TikTok sekarang. Ustaz rasa mana? Tak apa tak? TikTok hak orang muda duk buat lah ni. Kita rasa nak belajar TikTok ni. Nak buat apa? Nak main. Nak main dia. Bukan Ustaz. TikTok hak orang. Saya pun tak erti yang dengar kau. Tapi hak dia tengok. TikTok ni kenapa Ustaz Syed? TikTok ni kenapa sebenarnya? TikTok ni hak dia gini, kalau Instagram orang hak berakhir ambil gambar, dia share gambar Instagram. Okey. Kalau Facebook orang hak berakhir nulis panjang-panjang sikit tu. Lalu TikTok orang hak berakhir nyanyi, joget. Gitu pula. Tapi pendek-pendek je. Saya duk main mikir sebab ni generasi hak umur 20-an. Learning ni. Maknanya kita, tapi bukanlah kita nak joget, nak nyanyi. Konten tu konten kita lah. Ya. Apa Ustaz Syed? Tu tanya ke dia. Tanya ke dia Ustaz Dah merdeka pemikiran. Merdeka. Boleh. Jawab Ustaz, jawab. Dia gini, TikTok ni tengok pengisian dia. Lepas tu kita tak boleh lari pada hukum syarak. Kalau pengisian dia tu nasihat, dia bilang kita watak kita dalam TikTok ni tidak ada melanggar patah larang agama, tak ada masalah. Cuma majoriti, banyaknya larang. Banyaknya langgar syariat, tak tutup aurat, mana mengaibkan orang, nyanyi hak tak tahu, tak ada faedah. Jadi kalau TikTok tu maknanya benda nasihat, tazkirah, pesanan, dan kita yang buat gaya tu tidak ada pelanggaran hukum syarak, mana kita tak berani nak kata haram. Boleh. Ustaz, haram tu Aridi. Dah TikTok tu kalau hak biasa dia orang buat lagu belakang. Ni kita buat suara ceramah Ustaz Azhar. Kalau benda nasihat tak ada masalah. Kita Ustaz ceramah Ustaz Azhar. Maknanya gaya tu. Tapi kadang-kadang dia tu tak tutup aurat. Macam kita tengok banyak orang buat TikTok Ustaz Abdul Somad. Yang buat suara tu Ustaz Abdul Somad. Tapi yang berlakon tu perempuan pre-hair. Itu masalah. Masalah Ustaz. Kalau Ustaz Syed buat tak apa, dia tutup aurat. Nak terangkan dia, nak belajar. Bukan kita kata TikTok haram keseluruhan dah. Mana kalau kita tak pandai, tak reti hukum syarak, dia akan jadi benda salah. Mana bukan benda tu. Ilmu tu kena ada. Makna bukan haram zati lah Ustaz Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi tu Ustaz Syed. Sabar dulu Ustaz Syed kita cakap hal merdeka dulu. Jumpa guru ni peluang nak tanya soalan. Pandai sungguh lah dia. Okey Ustaz Azhar Ustaz Azhar. Jadi ada orang tanya Ustaz, bolehkah dikatakan kita ni merdeka walaupun banyak lagi amalan yang hak yang kita duk buat sehari-hari ni masih lagi mengikut cara barat Ustaz? Adakah kita ni benar-benar merdeka? Orang tanya Ustaz. Ni rasa budak muda tanya Ustaz ni. Sila Ustaz. Maknanya kita ni rasa kita sudah merdeka, tapi banyak lagi duk ikut cara-cara jahiliah, cara-cara barat yang tidak sesuai dengan Islam. Baik. Kalau begitulah kita belum lagi merdeka.
Merdeka ni saat ni lah. Kita jadi sebab apa Allah turunkan kita ke bumi. Kalau kita jadi macam tu, kita merdeka. Sebab apa Allah turunkan ke bumi? Ini jadi khalifah tu lah. Aku turunkan manusia ke bumi untuk ikut peraturan aku. Jadi siapa yang duduk di bumi ni, di dunia ni, dia ikut peraturan Allah segenap hal. Itulah dikatakan merdeka. Kalau merdeka maknanya penjajah je balik, kita masih ikut penjajah. Penjajah dah tak ada, kita masih lagi membesar-besarkan penjajah. Penjajah dah tak ada berpuluh-puluh tahun, kita masih bangga kalau bercakap style penjajah. Maknanya kita belum lagi merdeka. Nampak? Merdeka macam tadi lah, macam yang kita faham. Betul-betul merdeka ni, kita ni bebas sebagaimana yang Allah nak kita ada di bumi ini, iaitu melaksanakan perintah dia. Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa? Adakah manusia menyangka kami jadikan mereka itu di bumi ini untuk bermain-main, bersokan, bersia-sia saja? Tak. Bukan. Kalau gitu maknanya bebas. Tak kena lagu tu. Kadang-kadang kita British balik dah tahun 1957 turun bendera Union Jack, naik bendera Malaysia. Tapi sampai sekarang masih ramai lagi orang yang mendewa-dewakan. Mak Saleh rasa bangga kalau pakai alu pendek, rasa bangga kalau boleh buat rambut merah. Padahal Tuhan jadikan dia rambut hitam. Dia tak puas hati, dia nak rambut macam penjajah. Dia rasa rambut orang tempatan ni, ibu bapa dia tak comel. Mak dia rambut hitam, pak dia rambut hitam. Tak molek, dia rasa hak penjajah ni molek rambut merah. Kau buat rambut merah Ustaz? Biar bulu kening hitam pun, bulu kening hitam. Orang putih, rambut merah, bulu kening merah. Sama. Kalau rambut kuning blond, bulu kening blond. Tuhan buat. Bulu tiok pun blond. Kita rambut blond, bulu kening hitam macam anak onyek. Jadi maknanya, walaupun kita dah merdeka 60 tahun dah, penjajah sudah balik, tapi kita masih rasa hebat. Kalau anak kita boleh speaking, rasa macam nak buat si unik, rasa. Biar buta Quran pun. Itu bukan merdeka. Nampak? Merdeka ni maknanya kita melaksanakan Islam keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, kata Allah, hendaklah kamu laksanakan Islam itu kafah, keseluruhan. Daripada atas perintah negara sampai ke nyapu sampah. Habis melaksanakan Islam dalam hidupnya. Allah. Di pejabat melaksanakan Islam. Di kantor maknanya pejabat di pejabat pemerintah melaksanakan Islam. Di mahkamah melaksanakan Islam. Di jalan raya melaksanakan Islam. Driver taksi melaksanakan Islam. Kita sebagai ibu bapa melaksanakan Islam dalam rumah tangga. Itu dipanggil kafah keseluruhan. Kalau kita tak buat keseluruhan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau kamu tak buat Islam secara keseluruhan, makna kamu sudah ikut jejak langkah syaitan. Syaitan tu musuh bagi kita yang menyebabkan kita tidak merdeka dulu kini selama ni. Jadi tidak dikatakan merdeka kalau kita masih membangga-banggakan sistem penjajah dan sebagainya. Kita rasa hebat kalau makan maknanya western. Hot western rasa hebat. Tapi kita rasa macam ke komai kalau sugi. Sugi ni hak Rasulullah. Orang yang pada Tuhan kasih Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan ya engkau wahai Muhammad jadi rahmat bagi sekalian alamin. Dia sugi, kita tengok sugi dia tu nak sugi Allah komang mai sugi lagu ni. Tapi bila kita makan western berasa hebat. Tak salah makan western. Tak salah nak makan beef stick ke chop gabeng stick, tak ada masalah. Tapi kita bangga dengan benda barat. Itu maknanya kita belum lagi merdeka hurriyah kulliyah. Secara sepenuhnya kita belum merdeka. Allah. Dan begitu juga ada orang salah faham merdeka ini maknanya kita terlepas daripada dijajah oleh penjajah. Padahal merdeka yang sebenarnya terlepas daripada dijajah oleh penjajah dan juga terlepas daripada dijajah oleh bangsa sendiri. Kita sekarang di Malaysia masih lagi dijajah oleh bangsa kita sendiri. Kita dipergunakan oleh bangsa kita. Kita orang Melayu dipermainkan oleh orang Melayu. Kita orang Melayu, kita masih ditindas oleh orang Melayu dan sebagainya. Lepas tu balik kepada beribadat kepada Allah. Luar daripada membesarkan makhluk kepada membesarkan Allah. Macam kata Rabi'i bin Amir tadi. Jadi salah faham. Itu satu konsep. Salah. Mana kita sudah terlepas dari penjajah tapi masih ikut jejak langkah penjajah. Masih banyak lagi peraturan-peraturan pejabat ikut penjajah. Hari pagi Senin masuk kena nyanyi.
Kena nyanyi dulu. Apa kita tukar kepada doa dan sebagainya? Kita tandanya penjajah. Habis kita telah buang. Bukan semua yang datang dari penjajah itu tidak baik. Tetapi benda-benda yang ada Islam sudah datang aja, maka yang Islam terbaik. Al-Islam yang alu. Kalau benda yang tak ada, benda masalah ekonomi, kita ikut penjajah, cara berekonomi, tak ada masalah. Kemajuan, internet dan sebagainya. Tapi kalau yang sudah datang Islam, memberi yang lebih baik, maka kenapa kita tidak tinggalkan yang penjajah? Nah, mata ada orang hebat, dia boleh speaking, tapi dia tak boleh baca Quran. Allah. Ini masalahnya. Jadi kena betul-betul fikiran nak cerita tentang kemerdekaan ni pula pun mesti merdeka betul-betul. Baru boleh cerita tentang merdeka. Kalau kepala otak kita masih lagi dijajah, kita nak cerita tentang kemerdekaan. Jadi tak kena sama. Nah, sebab kita asal ni tak ada kita. Ada ni jin ni duduk di bumi. Allah jadikan Nabi Adam. Jadikan Nabi Adam letak ke bumi ini. Itu permulaan, maknanya kumpul manusia. Jadi, kalau kita ingat asal kita ialah diturunkan oleh Allah ke bumi untuk melaksanakan perintahnya, sampai bila pun selagi kita tak taat perintah Allah, daripada atas ke bawah, kita belum merdeka. Walaupun bendera Union Jack sudah puluh-puluh tahun balik ke negara dia, selagi kita tidak balik kepada taat kepada Allah, balik kepada tujuan apakah kita dijadikan, belum merdeka. Lepas tu setengah ahli sufi, dia buat tarif tentang kemerdekaan. Iaitu dia kata ruju'ul hawash ila ma khuliqalah. Maknanya kita gunakan segala panca indera kita untuk tujuan apa Allah cipta panca indera itu. Itu dinamakan merdeka. Allah jadikan mata tujuan apa? Untuk tengok Quran. Maka orang guna tengok Quran, merdeka. Allah jadikan telinga untuk nampak tujuan, untuk dengar hadis Nabi contohnya. Diguna untuk dengar hadis, orang itu merdeka dah. Allah jadikan kaki untuk berjalan melangkah ke perang sabim, jalan pergi ke masjid, ke surau. Maka dia sudah guna kaki berjalan ke masjid, maka dia telah merdeka kakinya. Allah berikan harta benda dia untuk nimpak pada jalan Allah, maka hartanya merdeka kepada Allah. Wallahualam. Masya Allah Ustaz. Teringat Ustaz bila Ustaz dah sebut ni, mari terfikir Ustaz, semasa penjajahan dulu, baik Jepun, baik Portugis, baik British 2 kali mari Ustaz. Yeah. Jadi maknalah masa beratus tahun kita dijajah ni, di antara benda yang kita duk kaji-kaji Ustaz, jarang kita dengar orang keluar daripada Islam, murtad Ustaz. Jarang dengar. Jarang dengar. Yeah. Tapi bila merdeka Ustaz, orang kita sendiri yang menguruh, yang mentadbir Ustaz, Allah. Bukan setakat murtad Ustaz, dia bangga pula Ustaz. Yeah. Buat persatuan pula. Persatuan murtad Melayu pula Ustaz. Allah. Jadi macam mana pendapat Ustaz ni Ustaz? Hak ni. Gini Ustaz. Hak mana dak betul Ustaz? Okay. Kalau kita cerita sejarah sikit Ustaz. Sejarah. Pada abad yang ke-14 Hijrah, 14 Masihi, raja-raja di Eropah yang banyak menjadi kuasa besar masa itu, iaitu Spanyol, iaitu British, iaitu Portugal. 3 negeri. Dan Belanda. Belanda, Portugal, British, Spanyol. Jadi raja-raja dia mesyuarat. Bila buat mesyuarat, kita nak buat satu penjelajahan, kebuka negeri-negeri baru, dan negeri-negeri lama kita akan takluk dengan peperangan, iaitu 2 dalam 1. Pertama, dia nak jajah dan ambil harta benda segala-galanya. Yang kedua, memurtadkan mereka masuk agama Kristian. Jadi, bila sudah pakatannya, Belanda ke Indonesia, Portugal ke Malaysia, tanah Melayu. Spanyol ke Filipina. Dia bagi. Nampak? Dia bagi. Jadi di Filipina, dia berjaya menjajah, bahkan menukar agama. Nampak? Tinggal sudu pahlawan sikit saja. Habis jadi cakap Sepanyol, habis jadi masuk agama baru. Di Indonesia tak berjaya. Indonesia tak berjaya mengkristiankan sebagaimana kehendak raja Belanda, tak. Tapi boleh menjajah 300 tahun. Yang paling tak berjaya yang pindah agama di Malaysia, di tanah Melayu. Nampak? Walaupun dapat
Portugal tu dapat Melaka saja, berlaku beberapa peperangan, memang tak dapat ambil balik, tapi dia nak berkembang tak boleh. Akhirnya bertukar tangan dengan British, bertukar tangan kepada Belanda dan sebagainya. Tapi yang paling sedikit sekali murtad ialah berlaku di Malaysia. Itu yang paling sikit. Alhamdulillah. Tapi macam Ustaz kata tadi, walaupun kita sudah merdeka, sejak 1957, tak tahu berapa puluh ribu orang yang murtad. Allah. Lebih daripada zaman Portugal serang Melaka. Allah. Tak ingat tak Portugal datang ke Melaka bila? Kali pertama datang. Tahun berapa Ustaz? 15 belah tau. Salah. Menang dah tu. Salah Ustaz. Tak sekolah. Tahu apa Ustaz? Tak tahu saya, tak ingat. 1509 Ustaz. Oh, 2 tahun dah. 2 tahun awal mari. Di Square mari dulu. Kali pertama Portugis. Alfonso. Bukan. Alfonso. Tak. Dia kalau kita tengok buku sejarah sejah 3, Alfonso. Tapi kalau dia masuk universiti, tak di Square. Lopez di Square. Ya, dia datang tahun 1509 untuk tinjau keadaan. Boleh makan tak orang Melayu ni? Lagu tu. Lepas tu dia tengok pun semua, balik ke India, beritahu pada ratu apa benda ni, Portugal, boleh serang. Lagi ratu Portugal keluarkan bajet, buat kapal perang, serang 15 belah. Masya Allah. Tetapi lebih kurang kena yang jadi Portugis lebih kurang 300 orang ni. 300 orang saja yang murtad, lebih kurang. Tulisan-tulisan yang kita baca. Tapi sejak 1957 tak ada dah penjajah sampai sekarang. Allah Rabbi tak. Berpuluh-puluh. Yang istihar, yang tak istihar, yang tak kenal agama, tak tahu, tak kenal sifat Tuhan, tak tahu mana kitab, mana sujud semayang, tak tahu. Juta tak tahu. Waktu kita sebenarnya bukan kita nak lawan penjajah saja yang sudah balik. Tapi maknanya kita kena keluar daripada dijajah oleh faham salah kita sendiri, anak bangsa kita sendiri, keturunan kita sendiri yang banyak kadang-kadang menyelewengkan mindset cara kita berfikir. Fikir maknanya dunia lebih mustahak, akhirat tinggal belakang. Allah. Orang merdeka depan-depan, akhirat, dunia letak di belakang. Al-Quran depan, hak lain duduk di belakang. Itu mereka yang sebenarnya. Lepas tu Ustaz Ambo bimbang juga Ustaz, ada satu kajian daripada Dr. Pada Hamzah, Tok Abah Ustaz. Tok Abah dia buat kajian. Dia ada masa dia buat kajian lah dengan tim dia Ustaz. 1,000 orang di Lembah Kelang, yang ambil umur tu wajib semayang Melaka Ustaz. Pendapatan yang diboleh daripada survey tu Ustaz, Masya Allah, kejut juga Ustaz. Makna 80% orang yang beragama Islam ni Ustaz, tak cukup semayang Ustaz. Tak cukup waktu. Tak cukup waktu. Dia semayang. Mungkin semayang sekali, 2 kali je sehari Ustaz. Tak cukup 5 waktu Ustaz. Semayang raya saja tu. Jadi makna Mai raya, mai Jumaat. Tapi ni sedap ia punya alasan tak payah pergi Jumaat, tak muat masjid, tak boleh masuk. Kita sekarang perlukan bantuan anak-anak muda. Betul Ustaz. Anak-anak muda yang ramai di Malaysia ni, bantu kita agamawan, tolong sampaikan, tolong nasihat, share apa hukum hakam, biar lebih meluas. Kalau nak agak ustaz-ustaz ni tak agak juga. Jadi agak Ustaz. Dia mau pakai tapi sudu pun. Tapi tolong bantu share apa yang Ustaz jelaskan hukum, share. Untuk lebih luaskan dakwah ini. Ya Ustaz, Allah. Perlukan anak muda. Alhamdulillah. Memang dah Ustaz Said, kalau tengok pada sistem sekarang ni, yang IT sebagai ni, pandai Ustaz Said, pandai. Memang cara fikir dia, otak dia tak sama dah dengan kita yang 50 tahun, 50 tahun, tak sama Ustaz. Iyalah. Tengok budak kan, umur 6 tahun, 7 tahun tu, dia pandai Ustaz main game. Yo. Kita cuba teras sekali Ustaz, mampu kerah Ustaz. Mampu kerah. Maknanya otak dia tu memang otak pandai Ustaz. Ustaz Kim boleh main game Angry Bird je. Ustaz Kim main game Angry Bird boleh Dr. Mario. Super Mario. Lama tua dah. Itu kata tua. Timbau.
Benda Ustaz Azhar? Eh? Timbau, benda? Timbau. Timbau. Allah pagak. Okey, Ustaz Said. Jadi bila kita sebut kemerdekaan ni, biasa je kabel bendera lah. Kabel bendera. YB pun duduk beri percuma bendera supaya kabel bendera. Dan bendera di dalam Islam memang betul satu benda yang sangat penting. Kamu teringat kisah apa ni yang orang buta tu kan? Orang buta pergi minta dengan Sayyidina Umar. Dia minta Sayyidina Umar kata tolonglah mu nak pergi juga perang. Kata mu nak pergi perang mana mu buta. Kenapa mu boleh buat kata Sayyidina Umar. Kata sahabat tadi, wahai Umar, beri hamba pegang bendera tak apa dah. Dosa bimbang, hamba tak lari. Sebab apa apa musuh kata dia. Makna nak pergi juga walaupun pegang bendera. Makna bendera ni benda penting Ustaz Said. Tiba-tiba Ustaz Said, pandangan Ustaz, macam mana kok ada orang kepo dah bendera, tapi bendera tu terbalik Ustaz Said. Tak tahu sama sengaja ke atau salah ke, tak tahulah. Tapi kalau salah, dok sabar juga pasal acak kali. Banyak tempat pula. Okay, macam mana pendapat Ustaz Said? Tapi macam Ustaz Umar Zaman sebut tadi, kalau kita tengok sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada peristiwa perang Badar tu, masa Badar ada Az-Zubair bin Awam naik kuda belah kanan, ada Miqdad belah kiri, maknanya ada sahabat masa perang yang ditugaskan untuk pegang bendera. Bahkan dalam perang Mu'tah kan, hak Nabi sebut. Nabi sebut hak tukar pegang bendera Ja'far. Kalau Ja'far jatuh, Abdullah bin Rawaha. Mana awal sekali Usamah bin Zaid kan, yang Rasulullah sebut last sekali bendera ataupun panji diambil oleh Khalid Al-Walid. Kan kisah Ja'far yang bila tangan kanan putus kan bendera. Tukar tangan kiri, putus tangan kiri dengan dada, kemudian ditikam. Masya-Allah. Ja'far digelar At-Tayyar. Tangan kanan kiri dia dah putus, tapi Allah gantikan dengan sayap, dia berterbang dalam syurga di hari akhirat nanti. Allah. Kan pegang bendera lah tu. Ya. Maknanya dalam Islam sendiri mengiyakan tentang penggunaan bendera sebagai satu lambang, bukan untuk kita sembah bendera tu, bukan untuk kita ambil keramat bendera tu, tetapi ia adalah lambang ke image negara kita. Dan kita dilatih dari sekolah ke Ustaz. Rumah sukan pun buat bendera. Ustaz rumah bendera dulu. Ya, hamba rumah kuning. Oh, kuning. Ustaz ada rumah bendera, rumah sukan dulu dalam sekolah dulu. Ada rumah sukan ke tak? Kita, maknanya kita dilatih bendera masing-masing. Begitu juga dengan negara, tanda patriotik, tanda sayang kita kepada bendera, kepada negara, kita muliakan lambang negara kita, bendera kita lah. Dan dengan saya kemarin, saya ada tengok Ustaz Kamal Zaman yang diorang buat interview secara rawak tu. Interview secara rawak, dia tanya rukun negara ada berapa, ada hak jawab 10, ada hak jawab 14. Ditanya tentang bendera Malaysia ada berapa warna. Berapa warna kan? Merah, biru, putih, kuning. Jadi ada hak tak boleh jawab, ada hak reka tambah warna lain. Tapi sepatutnya kita ada perasaan sayang kepada negara. Sebab itulah di sekolah-sekolah, di pejabat-pejabat, kita laungkan lagu Negaraku sebagai sayang kepada negara. Kepada golongan yang, yalah, kita tak pernah dengar sebelum-sebelum ni Ustaz, cerita-cerita pasang bendera terbalik ni. Kita jarang sangat dengar, cuma setahun dua kebelakangan ni macam banyak sikit, macam satu gerakan ataupun ada satu macam disengajakan. Wallahu alam sama ada sengaja ataupun tidak, tapi bila berulang-ulang,
Jadi kita rasa macam apa ni? Gitu. Jadi ini kalaulah sekiranya ia dilakukan dengan sengaja, ia sebagai interpretasi ataupun terjemahan nak nyenyeh. Tak mau tahu dah nak nyenyeh. Orang Shah Alam sebut menyenyeh. Dia menyenyeh. Sengaja pasal dera terbalik. Shah Alam kita orang cakap menyenyes. Maknanya dia sengaja buat terbalik bendera negara. Seolah-olah dia tak sayang ke negara. Mu duk bangga dengan negara ni gini . Jadi bila terlalu kerap dalam banyak tempat, alhamdulillah pihak berkuasa kita buat siasatan, ambil tindakan. Kalau hak memang jenis sengaja dia duduk di luar negara, dia asal orang Malaysia, dia duduk di luar negara, dia perlekeh bendera buat, ini memang maknanya semacam menghina negara sendiri. Jadi ini satu tindakan yang tak comel lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Said. Maknanya sejarah bendera ni sangat hebat. Kalau zaman Nabi tu ada dua kan? Ada dua. Ada bendera hitam, ada bendera putih kan? Makna tu ada makna sendiri tu. Makna besarnya nilai bendera. Tiba-tiba ni wak menyanyi. Wak menyanyi kata Ustaz Said. Menyanyi. Oh menyanyi. Tapi Ustaz Said, kalau negara komunis, kalau lagu ni tembok lalu dah. Yang tembak main. Kalau wak main pada benda yang dah disepakati, dihormati dalam negara tu, alamak tak ada kenapa lah. Jawapan dia tembok lah jawapan dia nya. Tu dia. Okey. Jadi Ustaz Said, kita ni dah penghujung dah. Jadi kita akan kembali kepada Ustaz Azhar, sifu kita. Ustaz, ke tidur dah Ustaz ni? Kau boleh berkira sangat ni malam-malam ni. Ustaz. Dia tak apa-apa. Dia apa-apa. Okey Ustaz. Dia kira ni macam soalan lah Ustaz. Soalan lah. Pasal ada segena nampak supaya ni kena kecemasan tadi. Dia Ustaz, adakah benar kata orang Ustaz, peraturan agama ni banyak sangat mengokong kebebasan manusia Ustaz. Sampai mereka ada orang gelar human right ataupun human being, hak kemanusiaan. Jadi bila ikut agama ni banyak sangat cangguh. Tak boleh buat hatu, tak boleh buat hak, tak boleh buat. Jadi seolah-olah Ustaz, orang nampak macam bercangguh. Kehidupan manusia ni bercangguh dengan Islam Ustaz. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Baik. Memang ada satu slogan untuk membebaskan manusia daripada ikut peraturan agama ni Ustaz. Atas alasan human right. Ustaz kata tadi. Maknanya human right ni bagi mereka ialah nak menjaga kebajikan manusia. Ya sebenarnya agama ni lah yang menjaga kebajikan manusia. Kalau tak ada agama ni, tak ada human right. Agama ni apa dia? Peraturan Allah. Ya. Peraturan agama, peraturan. Maka kalau kata agama mengongkong manusia, maka manusia itu tak boleh duduk bandar, dia duduk lautan. Tak ada peraturan. Sebab kita bila sebut peraturan, daripada A sampai Z, semua benda ada peraturan. Benda yang jadi sapah dah pun ada peraturan ni. Tak boleh teruk ngata. Ada peraturan. Takkan kalau rumah kita orang, kalau kata teruk lapar rumah kita marah. Memang kita marah. Tapi kita nak teruk kata tahu atas human right, atas rasa kebebasan, tak boleh. Lepas tu orang ni pandai cakap je. Lepas tu Islam lah solusi. Iaitu obat segala-galanya. Tapi bukan sekadar slogan. Kadang-kadang kita slogan Islam segala-galanya. Islam lah teras. Islam segala-galanya. Tapi bila kita sampai masa kita tak nak laksana. Jadi bukan Islam, bukan sekadar slogan sebagai jawapan. Tapi mesti diamalkan. Barulah dia menjadi jawapan yang jitu bagi segala masalah manusia. Bukan sekadar slogan, baca nama P, tapi tak berubah. Jadi kalau kata atas nama human right, kita bebas buat apa saja. Agama mengongkong. Agama tidak mengongkong. Agama mengawal manusia. Pada apa? Pada perkara yang manusia tidak erti.
Ada pun kalau manusia hak erti belaka dah, agama tak ajar. Tidak ada satu hadis pun yang kata barang siapa yang berasa lapar, hendaklah pergi ke dapur ambil nasi. Tak ada hadis gitu. Kenapa seluruh bangsa apa pun, binatang pun kalau dia lapar, dia cari makan. Maka datang para Nabi bukan nak ajar benda orang erti dah. Nak khabar benda orang tak erti. Atau benda yang orang buat, yang kalau tak ikut peraturan, membinasakan. Itu agama. Itu peraturan. Itu dinullah. Mana ada ayat Quran kata barang siapa yang duduk di tengah panas, merasa panas perih kepala, carilah tempat teduh. Tak payah kapal gitu. Ayat Quran kata jangan sembah berhala. Pasal orang sembah berhala. Jangan makan haram, jangan isap dadah, jangan makan riba, jangan rasuah. Kalau benda orang mana ada lah. Mana ada Nabi ada hadis-hadis. Nabi dah tahu cara-cara hidup. Bukan cara hidup, cara masak. Ada Nabi ajar cara gulat. Ada Nabi ajar cara apa benda basuh ni, mana buat tanam bunga. Dia atur. Peraturan ni perkataan atur. Atur ni susung. Kalau tak susung, tak ikut aturan payah. Nak beli tiket ayam, kembur habis kalau tak ada beratur. Mesti kena ada atur. Ada line, ada peraturan. Dia lagu tu. Jadi agama mengatur hidup manusia supaya tidak jadi punah. Kalau kata dalam hidup, dalam apa pun mesti kena ikut peraturan. Kita beli kipas angin, kita bukalah kotak, tubik kipas angin sekatas-sekatas. Dia ada buku dia, menu dia. Cara nak pasang kipas, cara nak bubuh bilah kipas, cara nak bubuh kat gini, nak tekan kat mana. Kita kena ikut buku tu. Kita beli telefon, ada buku dia pula. Gini cara nak tekan, kalau nak tekan mesej gini, supaya kita tak pasang jadi balik. Kita beli tali besing, kita beli apa saja, ada buku. Maka Allah turunkan buku terakhir, panduan menu hidup manusia, namanya Al-Quran. Kena ikut buku menu tu lah. Jadi, ikut buku menu ni orang panggil orang yang ikut peraturan. Orang yang beragama. Bukan beragama mengongkong manusia. Yang mengongkong manusia ialah nafsu dia sendiri. Kalau aku sedekah, lagi tak cukup piti aku. Dia terkongkong oleh, dikawal oleh nafsu dia sendiri. Padahal Nabi kata mak yang kesuma min sedekah. Tidak akan kurang hatimu kalau mu sedekah. Datang agama buat peraturan, ada harta sedekah. Mu tak akan kurang hatimu. Tapi nafsu kata kalau apa bagi orang mu cari susah-susah, kenapa nak sedekah? Dia dikongkong sebenarnya oleh nafsu. Agama bukan. Agama Allah turunkan agama peraturan bawa tangan Nabi SAW untuk atur hidup manusia jadi comel. Semua benda mesti ada aturan. Di sekolah mesti ada peraturan. Peraturan. Kita pergi atas jalan raya ada peraturan. JPJ. Kita pergi di masuk lautan ada peraturan jabat hutan. Bukan bebas kita. Kita pergi di sungai. Di mana-mana. Jabat tanah. Boy. Kita pergi nak pergi pula. Naik bot ada peraturan. Bukan pakai terjun itu berenang mama. Anak-anak berenang di pula kapal. Mampu kerah habis. Ada peraturan naik bot. Naik bot pula kena ikut beratur. Tak boleh pakai ikut sebuah. Pergi sana sini. Ayah yang buat peraturan kepada anak. Begitu juga dengan Allah yang menciptakan kita. Nampak? Jadi peraturan agama untuk menjadi indahnya hidup manusia. Orang yang kata peraturan agama mengongkong, sebenarnya dia sudah ditipu, diperdaya oleh nafsu akalnya sendiri. Dia berasa dia pandai, sebenarnya dia bodoh. Allahu Akbar. Cuma gitulah kita betul. Sekarang dah tak penjajah. Kita merosok diri kita sendiri. Penjajah tak ada. Allah. Yang isyak tak ada. Bukan mana orang putih. Ya curi pecah rumah orang. Malam-malam bukan orang Portugis. Nak curi kelapa sawit kita malam-malam bukan orang Belanda. Nak duduk jual nombor ekor apa semua ni je punah habis orang tu bukan orang Sepanyol. Bangsa kita sendiri. Jadi sekarang kita kena lepaskan bangsa kita sendiri daripada dijajah oleh nafsu sehingga diperdayakan oleh syaitan, balik kepada menyembah Allah, hanya takut kepada Allah. Allah mana Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Allah, hasil puas hati sungguh. Tapi tak kenyang Ustaz. Boleh 10 saat je harap orang hok tanya live ni Ustaz Zahar, tapi tak ada kaitan dengan tajuk Merdeka. Sikit je. Dia tanya, dia kata hari ni dia tak puasa sunat 9 Muharram. Esok 10 Muharram. Dia nak puasa esok saja boleh tak? Sebab dia kata dia dengar kena puasa 2 hari. 9 ke 10. Jadi hari ni tak puasa dah. Esok 10 Muharram nak puasa esok saja boleh tak? Minta maaf Ustaz, tubik tajuk sikit. Boleh tak? Boleh puasa.
Dia haram puasa 5 hari setahun. Raya puasa, raya haji, hari tasyrik 3 hari. Hari lain tak haram puasa. Contohnya afdal lah Ustaz dah. Kalau afdal, apa makna afdal? Afdal lawan dia Ustaz. Fadlu. Fadlu. Lepas tu isim tadi bubut amzah depan. Af'al. Afdal. Mana sunat lebih daripada dia sunat. Bukan sunat lawan haram. Lebih baik kalau kita tak ada, buat 2 hari. 9 dan 10. Kalau dak puasa 9, buat 10, 11 boleh tak? Boleh. Hari apa boleh. Boleh. Baik. Boleh haram. Ya. Dengar tu Ustaz Said. Alah, kena lah. Sama-sama ganti habis dah puasa. Ganti habis dah. Alhamdulillah. Ustaz, syukur pada Allah Ta'ala Ustaz. Malam ni rasa puas hati Ustaz. Rasa puas hati sungguh lama benar dok dengar Ustaz. Lama benar dok jumpa Ustaz. Ustaz Said Nur Isang, Ustaz Sifu kita, Ustaz Azhar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Memang kita kalau boleh nak panjang lagi Ustaz. Tapi oleh kerana cemburu dah masa kita Ustaz. Lebih dah 1 jam suku lebih dah. Jadi pihak menganjur pun nampak keling dah Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Azhar Idrus, Sifu kita, dan juga Ustaz Said Nur Hisham, Ustaz selebriti kita insya-Allah. Jadi untuk akhirnya Ustaz, moga-moga Ustaz Azhar semakin sihat, makin sembuh insya-Allah. Amin. Jadi untuk akhirnya Ustaz doa untuk doa insya-Allah semua dapat berkat insya-Allah. Amin. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah apa yang kami lakukan pada malam ini memberi kebaikan kepada kami, memberi kebaikan kepada keluarga kami, memberi kebaikan kepada seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Ya Allah, jadikan kami pada malam ini perkahwinan yang diridai oleh-Mu ya Allah ya Tuhanku. Ampunkan segala dosa kami yang telah kami lakukan di masa lalu dan yang akan datang ya Allah ya Tuhanku. Kerana tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Ustaz Said Nur Hisham, Facebook manis. Malulah. Manis. Ustaz kamu sama sebut kau bahasa basung kali. Manis. Basung. Manis. Okey Ustaz Zahir. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar.tahu kali ini mengajak anda untuk mendapatkan barangan keperluan harian di One Stop Muslim Shop. Kalau anda nak tahu, One Stop Muslim Shop ini telah bermula di Jalan Sultan Sulaiman sejak lebih 10 tahun lalu. One Stop Muslim Shop yang dimiliki oleh Al-Amin Barakah Malaysia Sdn Bhd ini pada mulanya hanya memfokuskan kepada pengedar sahaja. Bermula dengan beberapa pengedar, namun berkat kesabaran serta kesungguhan, sekarang syarikat ini memiliki lebih 300 pengedar di seluruh Malaysia. Menurut Muhammad Khairul Nizam bin Muhammad Rozali, iaitu penasihat syariah syarikat Al-Amin Barakah Sdn Bhd, One Stop Muslim Shop mempunyai 95% produk Muslim yang terdiri daripada pelbagai jenis barangan. Bermula pada tahun lepas, bulan 3, dan premis ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Parlimen Kuala Terengganu, Yang Berhormat Haji Hamzah Hashim, dan Alhamdulillah
setelah kempen BMF meningkat bermula bulan 10 tahun lepas, jualan kami meningkat dan ejen-ejen kami pun bertambah. Dan Alhamdulillah, di kedai One Stop kita mempunyai 95% produk Muslim yang boleh dipilih dari pelbagai jenis barangan, bermula daripada barangan harian, barangan keperluan penjagaan diri, penjagaan rumah, barangan kosmetik, barangan ubat-ubatan herba dan lain-lain. Yang mana kami sediakan di sini untuk pengguna Muslim khususnya yang mencari produk yang diyakini halal, yang tidak ada ragu-ragu lagi, boleh dapatkan di One Stop Muslim Shop. 95% adalah produk Muslim, yang mana kami sendiri direct dengan pembekal-pembekal di seluruh Malaysia. Direct dengan pembekal, dan tuan-tuan boleh nikmati harga di sini yang pelbagai. Boleh pilih jika sekiranya mahu harga yang ekonomi, kita ada pilihan. Sebagai contoh, kita ada minuman koko yang dikeluarkan oleh lebih kurang 30 lebih brand produk Muslim yang boleh dijadikan pilihan untuk pengguna, sama ada pengusaha-pengusaha kedai makan. Boleh dapatkan di sini untuk save ataupun panggil harga yang lebih berpatutan. Seterusnya, dalam perjuangan memartabatkan produk Muslim, yang mana kita di Malaysia ini majoritinya adalah Muslim, kami berhadapan dengan sedikit cabaran, iaitu promosi, ataupun masih lagi ramai di luar sana yang belum mengenali produk-produk Muslim. Maka di sinilah produk dah ada, maka saya mengajak semua yang menyaksikan ini untuk sama-sama support, berikan sokongan, kempen kepada ahli keluarga terdekat untuk sama-sama kita sumbangkan ekonomi ini untuk supaya dikembalikan kepada umat Islam sendiri. Walaupun 1 sen yang kita kembalikan kepada orang Islam, maka kita akan mendapat kelebihan sebagaimana yang Nabi SAW sebut, ni'mal malus soleh ala yadi abdis soleh. Sebaik-baik harta yang baik iaitu yang berada pada tangan orang yang soleh. One Stop Muslim Shop memiliki 28 orang pekerja tetap dan 5 orang pekerja separuh masa yang terdiri daripada pelajar-pelajar universiti sekitar Kuala Terengganu. Apa kata pelanggan One Stop Muslim Shop? Saya pilih One Stop ni sebab barang dia banyak dengan harga yang murah. Seperti kopi, radi, apa semua kita ambil kat sini. Lepas pada kedai ni buka, kita pun datang sini beli barang-barang dapur apa, sebab kita orang berniaga kan. So kita offerkan di sinilah. Maknanya tukar lah, harga murah. Saya dah lama dah nampak kedai ni kan, tapi tak pernah singgah. Jadi pertama kali dalam 2 bulan lepas lah kot, husband ajak singgah sekali. Pada tengok tu seronok suka lah. Sebab apa, harga barang murah satu, dia punya presentation barang-barang tu interaktif, menarik perhatian kita lah kan. Senang nak pilih. Lepas tu sejuk kan. Dia yang paling utama, yang satu lagi yang produk Muslim lah. Kita puas hati lah beli kan. Jadi rasa seronok lah, enjoy lah. Saya sebenarnya daripada Kuala Nerus, jadi saya terus highway, datang highway tu masuk terus sampai kosong lah. Jadi nak singgah ke mana-mana, datang sini dulu lah. Nak beli barang. Lokasi sesuai lah, strategik lah dengan jalan besar, dekat jalan besar kan. Dan kedai dia pun buka sampai malam. Kadang saya kerja malam, petang tak sempat, lepas isyak tu sempat lagi datang. Lokasi kedai berada di Kampung Losong Datuk Amar. Kalau nak mudah cari, kita cari kedai TO 3% ataupun kedai Sinah. Berseberang jalan, berseberang dengan kedai kami. Kedai yang selalu dikunjungi oleh lapisan masyarakat lah, termasuk staf-staf kerajaan.
Dan paling mudah nak temui lokasi kami ialah kami sebelum Muzium Negeri Terengganu. Waktu operasi kita beroperasi Sabtu hingga Khamis jam 9 pagi sehingga 10 malam. Hari Jumaat kami cuti, waktu rehat 7.15 malam sehingga 7.45 malam. Apa yang istimewa di sini ialah kita menyediakan pelbagai produk Muslim yang diyakini, yang halal, yang boleh dinikmati oleh semua pengguna Islam tanpa was-was. Kita ada ayam frozen, kita ada barang-barang harian yang boleh didapati di One Stop Muslim Shop. Hanya sekali berhenti boleh dapatkan semua. Bermula sekarang, anda perlu dapatkan barangan keperluan harian di One Stop Muslim Shop. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kami, boleh kunjungi kami di Facebook page One Stop Muslim Shop. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi. Hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di-zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.